Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kelab Hidroponik akan membuat pembentangan mengenai penubuhan kelab ini. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Fatin Hazikah binti Norimin 196874, Fatin Nabilah Huda binti Abdul Muin 197299, Fatma Farhana binti Mamat 195923, Nur Azimah binti Saidin 197018 dan Siti Nurizahani binti Abdul Basir 196806. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurizahani binti Abdul Basir 196806. Saya akan memulakan pembentangan tentang kelab hidroponik. Tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah saya kenalkan dahulu apa itu kelab hidroponik. Hidroponik merupakan satu kaedah bercucuk tanam dengan menggunakan media tanaman selain tanah seperti batu apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu ataupun busa, di mana fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman dan perantara larutan nutrisi akan dapat digantikan dengan mengalirkan atau menambah nutrisi air dan oksigen melalui media tersebut. Jadi daripada definisi hidroponik ini sendiri, kita dapat tahu bahawa kelab hidroponik merupakan satu kelab yang akan mengajar kaedah bercucuk tanam secara hidroponik, iaitu kaedah alternatif yang akan mendatangkan banyak manfaat kepada pelajar yang menyertai kelab ini. Moto kelab hidroponik. Kelab hidroponik mendukung moto pertanian pemacu kehidupan kerana pertanian merupakan salah satu daripada sumber untuk kita memperolehi keperluan harian manusia, bukan kehendak. Kerana pertanian mendatangkan sumber makanan kepada kita dan juga boleh dijadikan sebagai perniagaan sekiranya seseorang itu meneruskan minat dalam bidang hidroponik untuk dijadikan sebagai sumber untuk menyara kehidupan. Lagu kelab hidroponik. Ayo bersama anak-anak muda kita semai benih semangat wajah, bina semula bersama masa depan diri dan keluarga. Ilmu seumur hidup jadi asas panduan diri. Menimba ilmu tak kira di mana, asal kelak akan berguna. Kelab hidroponik di sini budi disemai. Pertanian pemacu kehidupan jadi teras pegangan. Kami telah menjalankan analisis keperluan di mana tujuannya adalah untuk menilai dan mengetahui tentang pandangan orang ramai terhadap penubuhan kelab hidroponik di sekolah, kerana analisis keperluan ini penting supaya akan ada sambutan sekiranya kami menjalankan kelab ini di sekolah. Lokasi yang telah kami pilih untuk menjalankan analisis keperluan ialah secara atas talian kerana kaedah ini paling mudah untuk kami capai orang yang lebih ramai. Sampel kajian ialah seramai 55 orang secara rawak dan instrumen yang telah kami gunakan ialah borang soal selidik atas talian iaitu Google Form. Latar belakang responden. Kami telah mendapat seramai 55 orang responden secara rawak di mana lelaki seramai 13 orang bersamaan 23.64% dan perempuan seramai 42 orang iaitu 76.36%. Kami telah memilih angka yang rawak tanpa mengikut bilangan usia ataupun tempat-tempat tertentu kerana saya yakin bahawa sekiranya mereka yang memberi respon ini bukanlah daripada kalangan pelajar sekolah, mereka akan dapat memberi satu input tambahan kepada anak-anak bahawa tentang penggalakan untuk menyertai kelab hidroponik. Dan sekiranya mereka pelajar sekolah, kami akan dapat mengetahui tentang minat mereka dalam bidang hidroponik itu sendiri. Kami telah bertanyakan tentang pengetahuan responden mengenai aktiviti penanaman pokok secara hidroponik. Adakah anda mengetahui tentang kaedah penanaman secara hidroponik?
Seramai 37 orang bersamaan 67.27% menjawab ya, manakala baki 32.77% bersamaan 18 orang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan literasi tentang penanaman secara hidroponik belum lagi sampai ke pengetahuan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini agak merugikan mereka yang tidak mengetahui tentang kaedah penanaman secara hidroponik kerana kaedah penanaman secara hidroponik merupakan satu kaedah yang paling mudah untuk bercucuk tanam dan akan mendatangkan banyak manfaat kepada mereka yang mempunyai ilmu bercucuk tanam secara hidroponik. Kami bertanyakan kepada responden, adakah anda pernah bercucuk tanam menggunakan kaedah hidroponik? Seramai 11 orang menjawab ya, manakala baki 44 orang menjawab tidak. Dalam jumlah itu, perempuan merupakan golongan yang paling ramai bercucuk tanam menggunakan kaedah hidroponik, iaitu seramai 7 orang dan baki 4 orang lelaki. Hal ini menunjukkan mereka yang berkerjaya sebagai suri rumah ataupun wanita-wanita di rumah yang ingin mendapatkan barangan makanan secara segar boleh bercucuk tanam menggunakan kaedah hidroponik. Walaupun yang mengetahui tentang penanaman kaedah hidroponik ini seramai 37 orang, tetapi tidak semua mengaplikasikan ilmu yang telah mereka ketahui. Jadi, kelak mungkin disebabkan oleh tidak mempunyai amali ataupun tidak mengetahui kaedah yang betul untuk bercucuk tanam atau tidak mempunyai sokongan. Jadi, kelab hidroponik diwujudkan untuk memberi peluang kepada semua orang mengetahui tentang kaedah bercucuk tanam dengan kaedah hidroponik secara amali dan teori. Daripada 11 orang yang menjawab ya, kami bertanyakan tentang pokok yang pernah mereka tanam dengan kaedah hidroponik. Seramai 3 orang menjawab kangkung, 5 orang menjawab sawi, 2 orang telah menanam daun sup, 2 orang menanam tauge, 1 menanam cili dan ada 1 juga yang bertanam pokok hiasan. Hal ini menunjukkan sayur-sayuran sebegini yang digunakan sehari-harian boleh ditanam secara sendiri dan tidak perlu pergi ke kedai, dan kita akan mengetahui apa yang kita letakkan di dalam tanaman kita sendiri. Jadi, ianya merupakan satu alternatif yang sihat untuk kita bercucuk tanam sendiri dan juga ia menjimatkan kos. Pandangan terhadap keperluan penubuhan kelab hidroponik. Kami bertanyakan soalan, sekiranya kelab hidroponik diwujudkan di sekolah, adakah anda berminat untuk menyertainya? Kami telah mendapat maklum balas yang memberangsangkan di mana 52 orang menjawab ya, manakala hanya baki 3 orang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan kelab hidroponik akan mendapat sambutan yang menggalakkan sekiranya ia ditubuhkan di sekolah. Bagi mereka yang menjawab ya, kami minta mereka untuk memilih sebab menyertai kelab hidroponik. Majoriti seramai 20 orang menjawab menambah ilmu pengetahuan dalam penanaman hidroponik. 10 orang menjawab ingin mengetahui dan mempelajari kaedah dan teknik penanaman hidroponik yang betul. Seramai 8 orang menjawab kerana kelab ini akan memberi keseronokan dan belajar perkara yang baru. Seramai 6 orang menjawab kerana pertanian merupakan hobi mereka. 4 orang menjawab kerana makanan lebih selamat dan menjimatkan. Sekiranya mereka menyertai kelab ini kerana mereka dapat bercucuk tanam sayur mereka sendiri. 3 orang menjawab kerana ia dapat menjaga alam sekitar dan hanya 1 orang tidak memberi sebarang cadangan. Bagi mereka yang menjawab tidak, kami meminta mereka untuk menyatakan kenapa mereka tidak ingin menyertai kelab hidroponik. Seramai 1 orang menjawab tidak berminat dengan pertanian atau bercucuk tanam secara amnya, manakala baki 2 orang tidak memberi sebarang sebab. Falsafah kelab hidroponik. Kelab hidroponik mendukung falsafah untuk melestarikan pembelajaran sepanjang hayat dalam kehidupan pelajar melalui teknologi hidroponik dalam bidang agrikultur agar dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan pelajar dan melahirkan warga negara yang mampu membangunkan ekonomi sara diri dan berpotensi menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Lestari didefinisikan sebagai tidak berubah-ubah, tetap dan kekal. Pembelajaran sepanjang hayat pula merujuk kepada kemahiran insan yang mencari ilmu pengetahuan selagi hayat di kandung badan.
Aktiviti kelab ini akan menjadi pemangkin kepada pelestarian pembelajaran sepanjang hayat seseorang pelajar. Ilmu merupakan satu elemen penting dalam kehidupan kerana ia merupakan asas kepada satu tindakan manusia. Melalui pelestarian pembelajaran sepanjang hayat, pelajar akan terus menimba ilmu pengetahuan baharu di sepanjang jalan kehidupan mereka. Hal ini akan dapat memastikan pelajar hidup dalam keadaan yang baik dengan cara mempelajari ilmu tentang sesuatu perkara bagi menghadapi cabaran yang akan datang dalam kehidupan mereka. Bidang agrikultur menjadi fokus utama kepada kelab ini kerana ia merupakan penyumbang utama kepada asas kehidupan manusia di atas muka bumi. Dengan mempelajari ilmu tentang bidang agrikultur secara teori dan praktikal, sepanjang hayat seseorang pelajar, mereka akan dapat memastikan diri mereka berupaya untuk menghasilkan sumber makanan mereka sendiri tanpa perlu bergantung kepada orang lain. Melalui aktiviti kelab hidroponik ini juga, pelbagai nilai murni dapat diterapkan dalam diri pelajar. Nilai-nilai murni ini akan dapat membentuk jati diri dan peribadi seseorang pelajar yang baik. Misalnya, mereka akan dapat menerapkan nilai mencintai alam sekitar yang menyumbang kepada udara, air dan makanan yang bersih. Berdisiplin ketika menjaga tanaman, berusaha dengan gigih dan banyak lagi nilai murni yang boleh diterapkan dalam diri pelajar. Penerapan nilai murni ini akan dapat membina peribadi insan yang mulia dan menjadi modal insan yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Ekonomi sara diri ialah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menampung keperluan harian keluarga dan diri sahaja tanpa melibatkan sebarang urusan jual beli dengan pihak yang lain. Kegiatan pertanian merupakan kaedah pelaksanaan ekonomi sara diri secara turun-temurun kerana ia merupakan sumber pengeluar dalam rantaian makanan. Melalui bidang agrikultur juga, sekiranya pelajar hendak menceburkan diri dalam bidang perniagaan berasaskan agrikultur, sama ada secara kecilan atau sederhana atau secara besar-besaran, ia juga akan dapat menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Farhana binti Muhammad, nombor matrik 195923. Saya akan membentangkan slide yang keempat, iaitu konsep program. Dalam kelab hidroponik ini, konsep program yang kami gunakan adalah berteraskan model pendekatan teknikal saintifik, iaitu model takbar. Kenapa kami menggunakan konsep ini? Kerana rangka kerja dan isi kandungan pengajaran yang sesuai dengan pengajaran kelab hidroponik, iaitu dengan menggunakan bahan, peralatan dan tenaga kerja. Contoh peralatan yang kami gunakan adalah bahan-bahan terpakai, botol-botol terbuang dan tenaga kerja itu pelajar itu sendiri. Dalam masa yang sama, kelab hidroponik ini juga dapat mencetuskan idea-idea yang menarik yang dapat membuat bahan penilaian yang realistik berdasarkan idea-idea tersebut. Contohnya melalui aktiviti kelab hidroponik, kami membuat tanaman sayuran yang berdaun lembut, contohnya sawi, bayam. Dan bahan penilaian ini akan lebih realistik. Kita boleh lihat macam mana pelajar itu mencetuskan idea yang menarik itu. Seterusnya konsep yang kedua ialah masyarakat sebagai sumber reka bentuk. Kita tahu di mana sekolah adalah tempat di mana masyarakat boleh berkumpul dan hidup bersama yang dapat membawa perubahan kepada gaya hidup masyarakat. Melalui kelab ini, kami memberi ilmu pengetahuan berkaitan hidroponik dan ianya dapat memberi kesedaran dari segi ekonomi kepada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pelajar-pelajar yang dapat ilmu ini boleh menyebarkannya kepada ibu bapa, sanak saudara atau jiran tetangga di luar sana, dan ini memberi mereka untuk belajar bagaimana membuat tanaman secara hidroponik, dan dari segi ekonominya adalah dapat dijimatkan. Ibu bapa tak perlu beli sayur-sayuran di luar sana, boleh menanamnya secara sendiri, dan ini akan memberi pembentukan masyarakat yang lebih baik. Konsep yang ketiga ialah reka bentuk berpusatkan pelajar, iaitu pembangunan semula masyarakat. Reka bentuk ini mengambil kira masalah keselamatan makanan individu ataupun masyarakat itu sendiri dalam kelestarian sumber makanan serta ekonomi yang bergerak perlahan. Kita tahu sayur-sayuran di luar sana betul-betul selamat untuk kita makan, sebab kita tak tahu apa yang mereka gunakan untuk menyuburkan tanaman tersebut.
Okey, dengan adanya ilmu ini yang berkaitan dengan hidroponik, masyarakat mampu mengubah situasi hidup ke arah yang lebih baik. Mereka dapat tanam sayuran itu sendiri dan lebih selamat untuk dimakan sebab mereka tanam, mereka tahu apa yang mereka gunakan dalam tanaman tersebut. Dan ilmu ini boleh disebarkan oleh masyarakat di sekeliling untuk membentuk pembangunan semula masyarakat ke arah lebih baik. Masyarakat itu dapat dibentuk melalui ilmu hidroponik ini dan mereka dapat menanam sayuran itu sendiri. Dan konsep yang akhir sekali adalah amalan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, pembelajaran sepanjang hayat ini ialah pembelajaran yang boleh dilakukan seumur hidup jika dimanfaatkan. Pelajar-pelajar yang mendapat ilmu ini boleh menggunakannya seumur hidup mereka. Mereka boleh menanam tak kira di mana, mereka sebagai seorang student, mereka sebagai seorang pekerja, mereka boleh menggunakan ilmu ini sepanjang hayat mereka. Okey, kelas hidroponik ini juga melalui aktiviti yang dijalankan boleh memberi pembelajaran sepanjang hayat yang boleh digunakan dalam kehidupan. Kaedah penanaman juga boleh dimanfaatkan bagi memudahkan kehidupan mereka sendiri. Mereka dapat tanam sayur-sayur sendiri di rumah walaupun mereka tiada laman, tapi mereka boleh menggunakan kaedah ini untuk menanam sayur. Dan ilmu ini boleh digunakan sepanjang hayat mereka dan ilmu ini sangat bermanfaat jika mereka menggunakannya dalam kehidupan seharian dan tidak hanya setakat di sekolah sahaja. Okey, itu sahaja dalam slide konsep program. Terima kasih. Seterusnya slide yang kelima iaitu matlamat. Matlamat kelas hidroponik ini adalah untuk melahirkan generasi yang celik terhadap penanaman tanpa tanah. Penanaman tanpa tanah di sini bermaksud tidak menggunakan bidang tanah yang luas untuk bercucuk tanam. Mereka hanya boleh menggunakan bahan-bahan terpakai seperti kelapa, bata-bata dan tin kosong dan larutan nutrien untuk membuat hidroponik ini. Okey, matlamat kelas hidroponik ini dibuat untuk memberi kesedaran dan mengajak generasi kini untuk melibatkan diri dalam penanaman. Sebab kita tahu generasi kini kurang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang penanaman ini. Mereka lebih berminat kepada sosialis dan membuatkan mereka lebih menyelah. Oleh itu, kelab ini ditubuhkan dengan matlamat untuk menarik pelajar, menceburkan diri, menimbulkan minat pelajar dalam kelab hidroponik terhadap penanaman. Melalui kelab ini mereka boleh membuka minda mereka untuk lebih kreatif kerana penanaman kini tidaklah seperti penanaman seperti dahulu yang mereka perlu berpanas, perlu bermain dengan tanah. Penanaman kini adalah lebih kreatif dan mereka dapat menjana idea mereka sendiri. Mereka dapat menimbulkan minat terhadap penanaman secara hidroponik ini kerana ianya tidak menggunakan tanah, tidak perlu berpanas. Oleh itu, matlamat kelab hidroponik ini adalah untuk melahirkan generasi yang celik, yang tahu, yang berilmu bagaimana hidroponik ini dijalankan, bagaimana hidroponik ini dibuat. Oleh itu, kelab hidroponik ini ditubuhkan untuk memberi ilmu kepada generasi kini, untuk menarik minat generasi kini terhadap penanaman secara hidroponik. Slide yang seterusnya, slide yang keenam iaitu objektif. Objektif kelab hidroponik ini dibuat adalah untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar berkaitan hidroponik. Pendedahan dan pengalaman ini diberikan adalah melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan iaitu bengkel dan pelajar menanam tanaman itu sendiri. Pendedahan yang diberikan adalah dengan bagaimana bagaimana hidroponik ini dibuat, bagaimana apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hidroponik dan pengalaman yang dimiliki oleh pelajar melalui kelab ini dapat digunakan oleh pelajar di luar sana. Mereka dapat menggunakan pengalaman ini untuk menanam
sayuran secara hidroponik di rumah ataupun di tempat kerja mereka. Oleh itu, pendedahan dan pengalaman ini adalah penting semasa di sekolah untuk dijadikan sebagai panduan untuk mereka digunakan di luar sana. Okey, seterusnya adalah menerapkan kemahiran insaniah pembelajaran sepanjang hayat melalui aktiviti hidroponik. Okey. Pembelajaran sepanjang hayat adalah pembelajaran yang boleh digunakan seumur hidup. Apabila mereka menyertai kelab hidroponik ini, mereka dapat ilmu berkaitan hidroponik. So, ilmu berkaitan hidroponik ini boleh mereka gunakan sepanjang hayat mereka, tak kira semasa mereka sekolah ataupun sudah mereka bekerja nanti ataupun di rumah mereka untuk menanam sayuran itu sendiri. Pembelajaran sepanjang hayatnya adalah penting. Tidak hanya terhad kepada penanaman secara hidroponik, malah apabila mereka dapat ilmu yang berkaitan seperti bermain alat muzik, membuat kraft tangan, itu adalah pembelajaran yang sepanjang hayat yang boleh mereka gunakan untuk kehidupan mereka, untuk kelangsungan mereka, kehidupan mereka, untuk memudahkan kehidupan mereka. So, apabila mereka menerima ilmu berkaitan dengan hidroponik, mereka dapat gunakan ilmu ini sepanjang hayat mereka. Seterusnya iaitu menyemai kreatif dan inovatif dalam aktiviti hidroponik kepada pelajar. Melalui kelab hidroponik ini juga mereka dapat menjana sifat kreatif dan inovatif mereka, kerana kerana dalam kelab hidroponik ini kita menggunakan bahan-bahan yang terpakai, bahan-bahan yang terbuang, dan melalui bahan ini mereka boleh menjana idea untuk membuat hidroponik dengan idea mereka sendiri. Mereka boleh mencipta perkara baru melalui hidroponik. Oleh itu, kelab hidroponik ini amatlah baik, amatlah bagus untuk menjana kreativiti mereka. Kreativiti pelajar, kerana kreativiti mereka tidak hanya terhad kepada pembelajaran di sekolah, pembelajaran melalui buku teks sahaja. Kreativiti dan inovatif mereka boleh dipupuk, boleh dibentuk melalui aktiviti seperti ini. Sekian isu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatina Mila Huda binti Abdul Muin. Nombor matrik saya 197299. Okey, bahagian saya akan menerangkan pengalaman pembelajaran dan isi kandungan. Okey, yang pertama saya akan menyentuh dahulu tentang pengalaman pembelajaran dan seterusnya adalah isi kandungan. Okey, istilah pengalaman pembelajaran ini saya memberi maksud segala gerak balas atau interaksi pelajar dengan persekitarannya, persekitaran luar pelajar, tidak kira di dalam kelas, tidak kira di dalam kelas, di luar bilik darjah, di persekitaran sekolah, ia menyeluruh. Persekitaran ini menyeluruh bagi pelajar. Tidak kisahlah mereka berada di mana-mana, mereka berada di rumah, mereka berada di taman permainan, mereka berada di mana-mana lah. Mereka dapat menimba ilmu walau di mana mereka berada. Contohnya mereka berada di rumah, mereka dapat menimba ilmu daripada melihat sendiri ibu bapa mereka menanam pokok, sebagai contoh. Okey, dalam situasi ini kita dapat lihat gaya pembelajaran pelajar dalam bentuk berbeza-beza kerana mereka mempunyai pengalaman yang berbeza. Okey, ada di antara mereka yang memperolehi lebih input berbanding yang lain. Oleh itu, apabila pengalaman pembelajaran ini dipertengahkan, ia dapat memberi sama-sama, pelajar bersama-sama untuk membina sebuah gaya pembelajaran yang baik. Okey, contohnya selain itu juga darjah tumpuan pelajar terhadap pelajar ni tidak sama. Perspektif pelajar berbeza-beza, makna yang diperolehi oleh setiap pelajar terhadap suatu pengalaman dilalui itu berbeza, motivasi pelajar untuk mendapatkan pengalaman itu tidak sama. Oleh itu, kelab ini membantu pelajar dalam meningkatkan pengetahuan sedia ada dan memberikan pengalaman pelajar yang mencabar pemikiran agar kelab ini mampu melahirkan seorang pelajar
yang berjiwa pertanian moden. Apabila mereka berganding bahu menyantumkan pengalaman mereka sendiri dalam pembelajaran hidroponik ni, dalam kelab ini, mereka akan dapat satu input yang sangat baik, sangat yang luar biasa. Okey, seterusnya saya akan terangkan lagi. Pengalaman pembelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu isi kandungan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam pengalaman pembelajaran ni, seterusnya saya akan menerangkan tentang isi kandungan. Okey, isi kandungan ini terdapat 3 domain utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, pengetahuan ini adalah merupakan segala yang diketahui atau dipelajari tentang sesuatu ilmu. Apa yang perlu diketahui oleh pelajar, apa yang mereka perlu dapat daripada kelab ini. Okey, apa yang mereka perlu input, apa yang mereka perlu dapat, itu adalah pengetahuan. Dia seperti pengisian yang guru perlu berkongsi kepada pelajar apa sebenarnya mereka belajar, apa mereka perlu tahu apabila mereka masuk ke dalam kelab ini. Okey, sebab setahu saya pengetahuan, ilmu pengetahuan merupakan elemen yang sangat mahal apabila mereka mendirikan sesuatu, tubuh, kelab dan sebagainya. Okey, kemahiran pula. Kemahiran ini adalah domain juga. Kemahiran ini sangat penting juga. Dia merupakan kecekapan dan kepandaian melakukan sesuatu. Apabila sesuatu ini adalah daripada aktiviti yang dijalankan dalam kelab. Okey, apabila pelajar itu melaksanakan aktiviti yang ada dalam satu dalam kelab, mereka akan dapat kecekapan dan kepandaian mereka tu sangat penting. Kemahiran ini juga memastikan kefahaman ahli kelab dapat ditingkatkan, kerana kemahiran ini dalam kelab ini sangat menitik beratkan aktiviti yang praktikal, aktiviti yang hands on. Apabila mereka guru-guru ni mengadakan aktiviti yang praktikal, aktiviti yang mereka perlu buat, mereka perlu tahu, ini akan dapat elemen yang sangat hasil yang sangat kuat dalam bentuk kemahiran. Okey, nilai pula adalah standard dan prinsip dalam mempertimbangkan sesuatu perkara. Standard dan prinsip ni adalah domain nilai ni mempertimbangkan sesuatu perkara. Okay, nilai ni juga mempunyai domainnya tersendiri. Domain nilai datang bersama-sama dengan domain pengetahuan dan kemahiran. Apabila mereka melakukan sesuatu pengetahuan dan kemahiran secara selari, mereka akan dapat standard dan prinsip mereka dalam membuat sesuatu itu. Contohnya, nilai dapat dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa organisasi pengalaman pembelajaran dilakukan. Okey, apabila mereka melakukan sesuatu aktiviti ataupun teori, mereka akan dapat nilai itu sendiri. Mereka akan dapat rasa nilai yang ada dalam setiap isi kandungan tersebut. Okey. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kandungan apa yang ada dalam isi kandungan. Saya akan menyentuh 3 yang pertama dalam isi kandungan ini, dan seterusnya adalah kawan saya. Okey, yang pertama adalah pengenalan hidroponik. Semua sedia maklum, apabila dalam sesuatu subjek ataupun khusus, mereka mesti bab yang mereka sentuh adalah pengenalan yang pertamanya. Hal ini demikian kerana pengenalan ini dapat buka mata anak muda sekarang apa itu hidroponik. Okey, kami menyentuh dalam pengenalan hidroponik ni, kami menyentuh makna hidroponik, sejarah hidroponik itu sendiri, tujuan dan kelebihan dan kekurangan. Okey,
kami memberi fokus kepada pengenalan hidroponik ini kerana supaya untuk pelajar-pelajar yang di luar sana yang tidak mengetahui apa itu hidroponik sebenarnya. Ini memberi pendedahan kepada mereka untuk mengenali hidroponik. Okey, seterusnya apa yang dapat dalam pengenalan hidroponik ni? Dapat kemahiran memahami pengenalan hidroponik dan kemahiran mereka berteminda hasil daripada pembelajaran. Okey, apabila mereka belajar teori dalam sesuatu bab, mereka guru akan melaksanakan pembelajaran yang mudah untuk difahami. Contohnya berteminda. Berteminda ini dapat mengembangkan lagi minda mereka dalam mengetahui ilmu yang dipelajari oleh guru mereka. Okey, di sini dalam kandungan yang pertama ini dapat nilai yang sangat baik, yang sangat berkesan, iaitu yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri ni pelajar yakin dengan diri sendiri, menghafal, membuat berteminda dengan sendiri. Kreatif melakukan berteminda, ilmu pengetahuan dan semangat ingin tahu. Bila mereka memberi pendedahan, bila guru memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengenalan hidroponik yang mereka tidak tahu, hal ini dapat memberi semangat kepada pelajar itu untuk mengetahui apa yang ada dalam pengisian hidroponik itu sendiri. Sebab itulah nilai semangat ingin tahu ni berkobar-kobar dalam diri mereka. Okey, kandungan yang kedua, konsep penanaman secara hidroponik. Konsep ni menyentuh lebih banyak lagi pengetahuan guru untuk disyurahkan kepada pelajar-pelajarnya. Okey, dalam konsep penanaman secara hidroponik ni, kami meletakkan keperluan asas hidroponik dan faktor yang mempengaruhi tanaman hidroponik. Okey, hidroponik ni bukan sahaja barang-barang yang direka, bukan barang yang macam mana? Bukan hidup. Dia adalah barang yang hidup. Contoh tanaman memerlukan keperluan asas juga seperti manusia. Sebab itu kami mentengahkan konsep penanaman secara hidroponik kepada pelajar untuk mereka tahu keperluan asas hidroponik itu sendiri, keperluan asas untuk menanam secara hidroponik. Okey, dalam kandungan ini pelajar dapat kemahiran juga. Kemahiran memilih tanaman yang sesuai untuk hidroponik. Bukan sahaja semua tanaman yang ada di dunia ini mereka dapat melakukan penanaman secara hidroponik. Ia adalah pemilihan setengah-setengah tanaman sahaja. Oleh itu dalam kemahiran memilih tanaman ini sangat luar biasa. Okey. Yang kedua adalah mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap tanaman. Pelajar dapat mengetahuilah, kemahiran dapat mengetahui apa yang tanaman itu diperlukan. Contohnya tanaman itu layu, apa yang diperlukan oleh tanaman tersebut, kenapa dia layu. Macam tu, dia dapat mengenal pasti perubahan yang ada dekat pokok tu. Okey, kat sini pun juga kandungan ni juga dapat nilai yang sangat luar biasa, iaitu peka dan cakna dan sistematik. Peka dan cakna ni pelajar dapat peka dengan situasi yang sangat macam mana, peka dan cakna dengan tanaman mereka sendiri. Mereka peka dan cakna dengan tanaman mereka sendiri dapat mengubah mereka dalam kehidupan yang lain. Mereka dapat mendisiplinkan diri mereka. Saya nak sikit itu. Okey. Yang kedua adalah sistematik. Okey, sistematik ni
pelajar dapat melakukan kerja secara sistematik. Apabila pelajar melakukan tanaman hidroponik, dia mempunyai kesabaran dan mempunyai sistem yang sangat macam ni, sistem yang diperlukan tu sangat sukar untuk dilakukan. Oleh itu, apabila pelajar mengetahui konsep penanaman secara hidroponik ini, mereka dapat melakukan dengan secara sistematik. Okey, kandungan yang kedua adalah kami memberi fokus kepada kaedah penanaman hidroponik. Tadi konsep, ini kaedah pula. Okey, kaedah penanaman hidroponik ni pelbagai jenis. Kami akan memberi kaedah penanaman hidroponik ini mempunyai jenis sistem hidroponik yang sangat banyak. Rasa saya adalah 5 jenis sistem hidroponik. Mereka dapat mengetahuilah apa yang ada dekat situ. Okey, dalam kaedah penanaman hidroponik ni pelajar dapat teknik penjagaan tanaman hidroponik yang baik. Teknik penjagaan hidroponik ni bukan senang untuk ilmu ini sangat mahal untuk dicurahkan kepada guru, kepada pelajar. Iaitu teknik ini kami memberi penekanan. Ini teknik penjagaan tanaman hidroponik ni sangat luar biasa. Okey, dalam kandungan ini juga kemahiran yang diperolehi oleh pelajar dalam mengetahui kesemua kaedah penanaman hidroponik. Tidak kiralah pelajar itu nak mengaplikasikan yang mana satu kemahiran, yang mana satu kaedah yang mereka ingin mengaplikasikan. Okey, kemahiran menanam pokok secara hidroponik. Bukan senang untuk memperolehi ilmu dalam menanam pokok secara hidroponik. Ada misalnya, apabila kita tidak mempelajari secara mendalam tentang tanaman hidroponik, ia sangat tidak menjadi. Dia macam kurang menjadi apabila mereka tidak tahu ilmu yang ada untuk membuat tanaman hidroponik. Okey, ni dalam kandungan ketiga ni dapat nilai juga, nilai toleransi, cergas dan menyihatkan tubuh badan. Apabila mereka melakukan teknik-teknik dan penanaman hidroponik ni, mereka dapat menyihatkan tubuh badan dan secara langsung mereka akan toleransi dengan ahli-ahli kelab yang lain. Mereka bila mereka melakukan kaedah ini, tubuh badan mereka dapat sihat dan otak cerdas. Badan sihat, otak cerdas. Okey, daripada itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Zika binti Nurini, nombor matrik 196874. Okey, saya akan buat presentation untuk sambungan slide 80 iaitu isi kandungan, di mana ada 5 topik. Saya akan buat presentation untuk topik yang keempat hingga topik yang kelima. Okey, topik yang keempat kita akan belajar tentang kesan penanaman hidroponik terhadap individu dan juga kepada negara. Okey, kemahiran yang kita akan dapat pula adalah kemahiran bekerja secara profesional dan kemahiran memahami satu pekerjaan tersebut. Dan nilai dia kita akan dapat nilai prihatin, bersemangat wajar dan juga berjasa kepada negara. Of course, dengan topik ini kita akan dapat memahami sumbangan tanaman hidroponik ini kepada negara dan juga sumbangan dia kepada diri kita sendiri. Okey, daripada diri kita sendiri kita akan dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam urusan tanaman hidroponik lah untuk sumbangan kepada negara. Of course, jika murid-murid tu aplikasikan tanaman hidroponik secara lebih besar-besaran, of course dia akan dapat bagi sumbangan kepada negara. Okey, untuk topik yang kelima kita akan belajar mengenai pengaplikasian dalam penanaman hidroponik. Dalam topik ni kita akan buat inovasi mengenai hidroponik, di mana murid-murid of course murid-murid akan
berfikir aras tinggi dan juga penggabungan sains dan juga teknologi dalam tanaman hidroponik. So nilai yang diorang akan dapat pula, of course diorang akan lebih kreatif, diorang akan lebih berani mencuba dan yakin pada diri sendiri. So diorang akan lebih yakinlah untuk membuat sesuatu pembaharuan. Okey, itu saja untuk isi kandungan topik 4 hingga topik 5. Seterusnya saya akan buat presentation untuk slide 90 iaitu aktiviti pembelajaran dan pembelajaran PMP, di mana slide kedua ni kita akan dapat lihat secara roughly lah aktiviti 1 hingga aktiviti 9 apa yang kita buat. Maksudnya aktiviti 1 tu dalam minggu pertama sampailah aktiviti 9 minggu ke-9 apa yang kita akan lakukan di sepanjang aktiviti minggu tersebut. Okey, untuk aktiviti 1 adalah sesi pengenalan, of course, untuk setiap kelab yang baru bermula atau baru buka. Of course kita akan ada sesi pengenalan lah antara ahli kelab. Dalam aktiviti 1 juga kita akan buat pemilihan AJK, di mana pemilihan ini dilakukan di antara murid dan cikgu penasihat pun boleh undi. So diorang boleh undi lah mana diorang rasa layak untuk memimpin kelab hidroponik, diorang rasa layak untuk memimpin kelab tersebut, kelab inilah. Dalam aktiviti 1 ni juga kita akan buat pendedahan awal lah apa yang kita akan lakukan di sepanjang start daripada aktiviti 1 ni hinggalah aktiviti 9. Lepas tu kita akan terus bagi kumpulan untuk aktiviti amali. So lebih dalam kita terus bahagi ni terus nanti untuk aktiviti amali nanti kita lebih senang lah, murid-murid pun lebih senang. So diorang dah tahu dah ada kumpulan diorang boleh lakukan aktiviti amali dengan lebih mudah. Dan dalam aktiviti 1 ni juga kita akan terus buat kita akan terus belajar tentang topik 1 iaitu topik 1 di mana pengenalan bagi hidroponik, iaitu tujuan dia, sejarah di sebalik penanaman hidroponik ni dan lain-lain. So kita akan terus belajar topik 1. Aktiviti 2, slide yang keempat, aktiviti 2 dan aktiviti 4. Maknanya dalam aktiviti 2 ni minggu kedua, aktiviti 4 ni minggu keempat. Dan aktiviti ni adalah bengkel teori hidroponik, di mana bengkel ini adalah merupakan kelas pembelajaran lah untuk kita cover 5 topik tadi. Di mana aktiviti 1 tadi kita dah cover topik 1. Untuk aktiviti 2 minggu kedua ni kita akan terus cover 2 topik, iaitu topik 2 hingga 3, di mana aktiviti 4 minggu keempat kita akan cover topik 4 hingga 5. So 5 topik tu kita dapat ajar dan terus boleh kita aplikasi lah, maknanya kita dapat memahami lah pengajaran penanaman hidroponik dengan lebih baik. So dalam bengkel teori hidroponik ni juga kita akan sediakan kuis, di mana kuis ni kita nak lihat sejauh mana kefahaman murid-murid terhadap hidroponik. So kita nak lihat lah mana diorang ni faham ke tidak apa yang kita ajar mengenai penanaman hidroponik. So diorang pun boleh aplikasikan pemahaman diorang tu dalam aktiviti amali nanti. Untuk slide yang kelima, aktiviti 3 dan 5 adalah aktiviti amali, di mana aktiviti amali ni kita akan lakukan di kawasan persekitaran sekolah. So guru penasihat kelab hidroponik akan berurusan dengan pihak sekolah lah untuk berbincang supaya pihak sekolah dapat menyediakan satu kawasan bagi aktiviti untuk kelab hidroponik melakukan aktiviti amali mereka di kawasan tersebut. So lebih mudah lah untuk kita lakukan aktiviti amali jika ada tempat untuk kita lakukannya. So dalam aktiviti amali ni kita akan sediakan semua kelengkapan yang secukupnya bagi murid mudah untuk melakukan tanaman tersebut. Dan amali juga kita akan menjemput petugas daripada Jabatan Pertanian untuk melakukan tunjuk ajar dalam penanaman hidroponik. So diorang ni murid-murid akan lebih faham. Jika ada di antara mereka yang tidak faham ke atau mendapatkan maklumat yang betul dan tepat, so diorang boleh tanya kepada petugas Jabatan Pertanian ini sendiri. Slide yang ke-6, aktiviti 6 minggu ke-6 adalah pertandingan mengenai most kreatif hidroponik, dia punya tema. So ini bersesuaian dengan topik kelima tadi yang kita ajar tentang inovasi hidroponik. So dalam pertandingan ini ahli-ahli kelab akan dapat meluahkan
pendapat, idea mereka ataupun dia punya kreativiti diorang untuk melakukan untuk melakukan inovasi terhadap tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ni pertandingan ini tidak terhad kepada ahli kelab saja. So semua murid di sekolah tersebut boleh masuk, boleh menyertai pertandingan ini. So kita dapat lihatlah dia punya kreativiti diorang untuk membuat inovasi terhadap hidroponik supaya lebih berguna pada masa akan datang. Dalam aktiviti pertandingan ini juga insya-Allah kita akan sediakan sedikit cenderamata supaya dapat lebih mendorong murid-murid lain untuk menyertai pertandingan hidroponik ini, pertandingan muskulasi hidroponik. Untuk slide yang ke-7, aktiviti 7, minggu ke-7 adalah hidroponik talk. Apa yang menarik ini tentang hidroponik talk ni, kita akan murid yang akan sediakan talk tersebut. So guru penasihat hanya bagi tajuk, setiap kumpulan akan ada tajuk yang berlainan. Macam kumpulan ni tajuk dia mungkin kebaikan hidroponik, yang kumpulan ni keburukan hidroponik, yang selanjutnya mungkin adalah sejarah ke tujuan ke. So setiap talk tersebut diorang akan buat presentation di depan. So mana yang paling menarik, yang paling best, kita akan pilih kumpulan tersebut untuk melakukan talk di program Hydroponic for All di rumah orang tua, iaitu pada aktiviti 8 pada minggu 8 dan minggu 9 lah. Kita akan memilih diorang untuk melakukan talk di rumah warga tua tersebut. Untuk slide yang terakhir bagi aktiviti PNP adalah aktiviti 8 dan aktiviti 9, iaitu minggu ke-8 dan minggu ke-9 lah, di mana 2 minggu ni kita akan kasar untuk buatkan program Hydroponic for All di rumah warga-warga tua. So program ini bertujuan adalah untuk memberi pendedahan mengenai tanaman hidroponik kepada warga-warga tua tersebut. So untuk minggu ke-8 kita akan buat latihan lah, macam kita akan pilih dulu AJK, pemilihan AJK, di mana setiap ahli kelab akan mempunyai tugasan yang tersendiri. So diorang tahu tugasan diorang masing-masing dan macam mana untuk pastikan program yang kita buat ni akan berjalan dengan lancar. So untuk aktiviti 8 ni lebih kepada latihan lah. Guru penasihat pula akan melihatlah perancangan diorang macam mana. So kita boleh bagi pendapat ke apa untuk aktiviti untuk minggu ke-8. So untuk minggu ke-9 kita akan teruskan jalankan program tersebut di rumah warga-warga tua, dan program itu akan banyak aktiviti lah yang kita dah cadangkan daripada minggu ke-8 tu, di mana murid-murid ni akan melakukan talk, akan mengajar warga-warga rumah tersebut mengenai tanaman hidroponik. Kita akan buatlah tanaman hidroponik tu di sekitar kawasan rumah orang-orang tua tersebut. So dengan program ni juga kita nak bagi menimbulkan rasa minat dalam diri warga-warga rumah tersebut mengenai tanaman hidroponik. So diorang ni mungkin akan lebih luangkan masa mereka dengan melakukan tanaman hidroponik, perkara-perkara yang berfaedah. So dengan program ini juga kita akan dapatkan terapkan nilai sifat kepimpinan dalam diri setiap ahli kelab. So diorang tahulah tanggungjawab masing-masing, apa peranan diorang dalam menjayakan suatu program tersebut. So diorang pun dapat tahu macam mana nak menjayakan suatu program, macam mana diorang nak berurusan dengan organisasi luar. So diorang dapat pengalaman tersebut lah, selain dapat menerapkan sifat kepimpinan dalam diri ahli setiap kelab. So dengan cara ini diorang lebih bertanggungjawab lah terhadap suatu perkara yang dah dipertanggungjawabkan. Kita nak melatih ahli-ahli kelab tersebut, dan selain daripada diorang mengetahui tanaman macam mana, apa itu tanaman hidroponik. So kita akan dapat melatih juga dalam diri diorang nilai sifat-sifat nilai-nilai bunyi. So setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Azimah binti Saidin, nombor matrik 197018. Jadi saya akan membentangkan tentang organisasi
pengalaman dan pembelajaran serta kaedah penilaian. Dalam proses pengorganisasian pengalaman pembelajaran, aspek dimensi kurikulum perlu diambil kira iaitu dari segi skop, penyepaduan, urutan, kesinambungan dan keseimbangan. Ini adalah untuk mengaitkan antara aktiviti pengalaman pembelajaran secara keseluruhan dengan mengambil kira aspek yang bersesuaian terhadap sesuatu pelaksanaan program yang akan dijalankan semasa mereka bentuk kurikulum kelab hidroponik. Kelab hidroponik telah mengadakan 10 kali perjumpaan di mana bersamaan dengan 10 minggu. Pada minggu yang pertama, Kelab Hidroponik telah mengadakan mesyuarat agung Kelab Hidroponik di mana tujuannya adalah untuk memilih AJK tertinggi dan wakil untuk AJK setiap tingkatan. Seterusnya, mereka juga mengadakan sesi ta'aruf antara ahli kelab bagi memastikan mereka mengenali ahli sesama ahli. Seterusnya, mereka akan membincangkan aktiviti tahunan dan menayangkan video yang berkaitan dengan hidroponik secara kasar supaya dapat menarik minat lebih ramai ahli untuk menyertai kelab hidroponik itu tersendiri. Pada minggu kedua, diadakan pengenalan berkaitan kelab hidroponik kepada ahli sendiri di mana tujuannya adalah penerangan tentang maksud, tujuan dan kaedah penanaman hidroponik dilakukan serta menerangkan berkaitan jenis tanaman hidroponik yang terlibat. Seterusnya pada minggu yang ketiga, diadakan bengkel teori berkaitan hidroponik di mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan konsep asas penanaman hidroponik dan jenis-jenis baja yang sesuai digunakan untuk tanaman hidroponik itu sendiri. Pada minggu yang seterusnya, iaitu pada minggu keempat, Kelab Hidroponik telah mengajar ahli kelab tentang pengaplikasian penanaman secara hidroponik di rumah hijau di peringkat sekolah. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan memberi tunjuk ajar kaedah penanaman dan penggunaan bahan serta alatan untuk penanaman hidroponik kepada pelajar agar mereka dapat mempraktikkan untuk kelas yang seterusnya. Seterusnya pada minggu yang kelima, mereka akan mengaplikasikan penanaman secara hidroponik bersama masyarakat di mana mereka mengadakan program iaitu program aktiviti amal kebajikan ke rumah orang tua di mana mereka akan berkongsi ilmu yang telah mereka peroleh sebelum ini kepada ahli rumah orang tua itu tersebut dan melakukan penanaman hidroponik bersama penghuni rumah orang tua tersebut. Seterusnya, pada minggu yang keenam, mereka mengadakan bengkel teori tanaman hidroponik iaitu tujuannya adalah untuk mendedahkan ahli kelab tentang kelebihan dan kepentingan tanaman hidroponik kepada alam sekitar dan juga masyarakat sendiri. Seterusnya, pada minggu ketujuh diadakan pengaplikasian hidroponik di sekolah di mana Kelab Hidroponik telah menganjurkan program pertandingan menghasilkan taman mini hidroponik di kawasan sekolah yang bertujuan untuk menceriakan lagi sekolah pada hari core kurikulum. Khususnya pada minggu ke-8 diadakan lawatan sambil belajar ke taman hidroponik di mana ahli kelab akan didedahkan dengan taman hidroponik yang lain yang bertujuan untuk membuka minda dan memberikan mereka idea supaya mereka dapat mengaplikasikan kaedah lain ataupun menginovasikan lagi taman mini hidroponik mereka. Khususnya pada minggu yang ke-9, aktiviti pengaplikasian inovasi penanaman hidroponik untuk taman mini yang telah mereka lakukan di mana ahli akan mengaplikasikan dan menggunakan idea yang telah mereka peroleh setelah pergi ke lawatan sambil belajar agar mereka dapat menginovasikan lagi taman mini mereka yang dengan lebih kreatif. Khususnya pada minggu yang terakhir, pada minggu yang ke-10 diadakan bengkel penjagaan tanaman hidroponik di mana ahli kelab didedahkan dengan cara-cara penjagaan tanaman hidroponik serta kaedah hendak menuai tanaman apabila tanaman sudah matang atau sedia untuk dimakan atau dijual. Kita akan mengaitkan aspek dimensi dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh kelab hidroponik. Aspek dimensi yang pertama iaitu aspek dimensi skop yang bermaksud keluasan dan kedalaman sesuatu isi kandungan. Ketika mereka bentuk kurikulum, seseorang perlu mengambil kira aspek keluasan dan kedalaman isi kandungan yang ingin disampaikan. Kedalaman itu bermaksud penekanan terhadap sesuatu isi kandungan semasa pembelajaran dan pengajaran di mana ia menekankan tajuk-tajuk kecil seperti maksud, kaedah, bahan dan alatan yang digunakan dalam
hidroponik kepada pelajar. Keluasan melibatkan keterlibatan beberapa pihak yang penting yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti yang telah dianjurkan oleh kelab hidroponik itu sendiri. Seterusnya, proses pembelajaran dan pengajaran tidak terhad kepada kelas secara teori sahaja, tetapi merangkumi kelas praktikal di mana pelajar dapat mengumpul pelbagai input yang berbeza dan meluas. Ini bermaksud apabila pelajar telah diajar secara teori semasa perjumpaan, mereka tidak akan dapat melihat secara kasar apakah yang perlu dilakukan. Jadi, kelas praktikal itu adalah amat penting untuk pelajar agar mereka dapat mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dan seterusnya dapat memahami dengan lebih mendalam apakah yang telah diajar dalam kelas. Seterusnya, aspek dimensi penyepaduan. Aspek dimensi penyepaduan menekankan perkaitan yang bermakna di antara isi kandungan daripada satu bidang dengan bidang yang lain. Penyepaduan dapat dicapai dengan menunjukkan bagaimana isi kandungan dapat diajar merentas kurikulum secara keseluruhannya, iaitu dengan mengaitkan isi kandungan dengan pengalaman. Seterusnya, aktiviti pembelajaran pelajar agar keperluan pelajar dapat dipenuhi. Dalam menyepadukan isi kandungan hidroponik, aktiviti pengalaman pembelajaran disusun melalui penlibatan banyak pihak seperti penlibatan para pelajar dengan pihak sekolah serta masyarakat setempat. Aspek ini dapat dilihat melalui penglibatan semua ahli dalam pertandingan mencipta taman mini hidroponik di sekolah, di mana pelajar menggunakan idea dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari oleh mereka di dalam kelab. Daripada ini, mereka dapat meningkatkan kemahiran minat serta mereka dapat menambahkan pengetahuan dalam kelab hidroponik itu sendiri. Seterusnya, aspek dimensi urutan, di mana mereka bentuk kurikulum akan mengorganisasi komponen kurikulum supaya dapat mewujudkan pembelajaran yang berterusan dalam kalangan pelajar. Dalam pelajaran dan pengajaran, isi kandungan hidroponik disusun bermula daripada isi kandungan yang mudah untuk difahami oleh pelajar kepada isi kandungan yang sukar untuk difahami. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelajar tersebut dapat memahami dan menguasai isi kandungan tersebut dengan baik secara berperingkat dan dapat mengaplikasikan kemahiran yang telah mereka perolehi dalam mengendalikan sesebuah program. Selain itu, guru-guru juga dapat menghabiskan setiap topik dengan lancar mengikut silibus yang telah diberikan dan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Seterusnya, dari segi aspek dimensi kesinambungan, di mana kepentingan pelajar untuk memahami dan mempraktikkan setiap amali dan teori yang telah diajar kepada mereka dalam kehidupan seharian. Hal ini bertujuan untuk memastikan ahli kelab hidroponik sentiasa mempraktikkan kemahiran yang mereka perolehi bukan sahaja di sekolah tetapi juga di tempat lain seperti di rumah mereka sendiri. Selain itu, pelajar juga dapat didedahkan dengan pelbagai kaedah dan jenis tanaman hidroponik yang pelbagai. Kelab ini juga ditubuhkan untuk memberikan input yang berguna untuk ahli, seterusnya membantu mereka pada masa akan datang kerana ilmu yang diperoleh adalah ilmu yang berpanjangan dan mampu membuahkan hasil kepada mereka sendiri. Sepertinya, sekiranya mereka melaksanakan tanaman hidroponik dan mereka akan memperoleh hasil dan hasil tersebut mereka boleh pilih untuk jual atau untuk makan sahaja bersama keluarga. Aspek dimensi yang terakhir adalah aspek dimensi keseimbangan, di mana kurikulum yang menyediakan pelajar peluang untuk menguasai dan mencerna ilmu untuk menonjolkan diri, sosial dan kemahiran. Dimensi ini diterapkan dalam diri pelajar melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keempat-empat aspek ini adalah amat penting untuk memastikan kesemuanya adalah seimbang. Melalui aspek yang pertama iaitu aspek jasmani, aspek ini dilihat melalui keterlibatan pelajar dalam aktiviti yang dijalankan oleh kelab hidroponik pada setiap kali perjumpaan diadakan. Manakala pada aspek emosi pula menekankan ahli untuk bergerak dalam satu kumpulan dan bekerjasama menangani masalah yang telah diberikan sepanjang program dijalankan. Manakala aspek yang ketiga iaitu aspek rohani diterapkan melalui setiap perjumpaan kelab di mana seorang ketua akan membacakan doa dan selawat sebelum memulakan sesebuah program ataupun perjumpaan.
Manakala aspek yang terakhir adalah aspek intelek, di mana ahli kelab akan diuji dalam aktiviti berkumpulan, di mana mereka akan bekerjasama dan berkongsi idea masing-masing sehingga mereka mencapai kata sepakat dalam sesebuah keputusan. Hal ini dapat dilihat daripada cara mereka mengendalikan sesebuah program di sekolah ataupun di luar, seperti program amal kebajikan di rumah orang tua. Seterusnya, kaedah penilaian. Penilaian bermaksud proses untuk mengenal pasti, memperoleh dan menyediakan maklumat atau informasi yang berguna bagi mempertimbangkan sebarang keputusan terhadap seseorang pelajar. Penilaian ini adalah amat penting untuk setiap pelajar sekolah untuk membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi selepas menduduki SPM. Jadi, sekiranya pelajar ini memohon untuk melanjutkan pelajaran ke IPT yang mereka idamkan, maka mereka perlu melibatkan diri secara aktif dalam kurikulum dan menyandang jawatan tinggi dalam kelab hidroponik. Penilaian ini dilaksanakan bertujuan untuk merangsang minda pelajar mereka agar mereka melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti yang dianjurkan oleh kelab hidroponik, sama ada di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Oleh itu, terdapat dua kaedah penilaian yang digunakan, iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kaedah penilaian yang pertama adalah penilaian formatif, iaitu ujian formal atau tidak formal yang dijalankan untuk memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum. Penilaian ini dijalankan secara berterusan dan maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk mengenal pasti kelemahan dan kelebihan seseorang pelajar sepanjang pengajaran, dan guru-guru dapat memperbaiki pembelajaran dan pengajaran supaya mereka akan dapat manfaat bersama. Ini bermaksud selepas ujian ini dijalankan, guru-guru akan dapat memperbaiki kelemahan murid tersebut serta-merta dengan mengulang semula topik pembelajaran atau menjalankan aktiviti pengukuhan. Antara contoh ujian formatif secara formal adalah penulisan dalam masa singkat seperti kuis. Manakala penulisan secara tidak formal pula adalah melalui pemerhatian, soal jawab, latihan atau tugasan. Dan ujian ini juga boleh dilaksanakan secara individu ataupun secara berkumpulan. Seterusnya, penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif, di mana penilaian ini adalah untuk mengesan pencapaian pelajar dalam tempoh masa tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal. Penilaian ini dilaksanakan pada pertengahan penggal ataupun akhir persekolahan, sama ada secara kelas ataupun tingkatan. Penilaian ini bertujuan untuk menilai perkembangan pelajar tersebut dalam mata pelajaran yang telah mereka pelajari. Seterusnya, penilaian ini juga dapat membantu guru untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Seterusnya, markah penilaian pelajar juga akan dikumpulkan dan dibahagikan mengikut tahap penguasaan masing-masing. Antara contoh penilaian sumatif adalah peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan pertengahan tahun. Bagi kelab hidroponik, 100% telah dibahagikan kepada beberapa pecahan, iaitu 30% mewakili kehadiran ahli kelab itu pada setiap kali perjumpaan. Markah ini diberikan adalah bertujuan untuk menggalakkan kehadiran pelajar pada setiap perjumpaan, serta dapat membantu mereka untuk peka dan mengambil tahu tentang isu-isu semasa yang terjadi pada setiap perjumpaan. Seterusnya, markah yang tinggi ini juga diberikan bertujuan untuk meningkatkan perasaan ingin tahu pelajar terhadap aktiviti yang dilaksanakan pada perjumpaan yang seterusnya, di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli. Seterusnya, 30% juga diberikan kepada penyertaan aktif ahli kelab dalam pertandingan yang dianjurkan oleh kelab hidroponik itu sendiri. Contohnya seperti pertandingan mencipta taman mini hidroponik. Hal ini secara tidak langsung dapat menyumbang idea kreatif untuk menghasilkan sesuatu
yang lebih inovatif. Seterusnya 20% mewakili penlibatan aktif ahli dalam setiap aktiviti mingguan seperti rajin bertanyakan soalan, banyak membantu guru dan sebagainya. Seterusnya 15% diberikan kepada pelajar dengan mengadakan kuis berkaitan hidroponik. Hal ini untuk membantu mengasah bakat berfikir aras tinggi pelajar itu sendiri, dan seterusnya bertujuan untuk menguji pengetahuan mereka berkaitan hidroponik itu sendiri. Seterusnya 5% diberikan kepada ahli jawatan tertinggi serta ahli jawatan kuasa setiap tingkatan. Hal ini bertujuan untuk merangsang pelajar untuk berlumba-lumba menyandang jawatan yang ada dalam kelab. Seterusnya dapat membantu mereka menjadikan mereka lebih bertanggungjawab semasa menyandang jawatan yang telah diamanahkan.